kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa. Masih lagi bersama kami, Mira. Yes. Jadi kita nak membicarakan topik hari ini adalah kahwin awal ataupun lambat. Betul? Tadi saya sebut Profesor Al. Rupanya Mr. Al. Maafkan saya ya. Kadang-kadang kita ni terlupa. Faham, excited. Topik hari ini sangat hangat. Yes, betul tu. Jadi kita ada Mr. Al di studio hari ini. Selamat Assalamualaikum. datang, Mr. Al. Waalaikumsalam. Terima kasih menjemput Ustaz sekali lagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Yes. Jadi dengan topik kita hari ini adalah kahwin awal ataupun lambat. Jadi kita nak tanya dekat Mr. Al ni, macam mana boleh datangnya persepsi tentang berkahwin awal dengan lambat ni, Mr. Al? Okey. Bagus hari ini topik kita, Mira. Tiba-tiba lepas raya kita bicara sebab waktu raya kan. Orang tanya kenapa tak kahwin lagi. Betul tak? Jadi kita kena melihat kepada dua konsep lah di sini. Pertama sekali kita lihat daripada sudut positif dan sudut negatif. Itu biasa. Kadang-kadang persepsinya lebih kepada positif. Orang yang kahwin muda sebab dia dah dapat restu, dia dah ada teman dan sebagainya. Sama juga dengan orang yang dia kahwin lambat. Contohnya dia dapat meluangkan masa dengan keluarga dia, itu adalah lebih kepada positif. Dan yang kebanyakannya orang lebih kepada negatif lah. Kata kita terlalu memilih lah. Kan? Kita ni Andalusia lah. Pernah dengar Mira Andalusia? Andalusia. Anak dara lanjut usia. Ya, betul. Saya dengar makcik-makcik cakap benda tu. Betul. Saya selalu dengar Andatu je. Tak tahu ada lain. Ada, selalu kita guna andar tu, betul. Saya tahu lah, selalunya orang guna andar tu. Baru-baru orang guna, baru ni orang guna pula Andalusia. Dia dah tukar. Dia macam menutupi sikit lah. Betul. Dan dia adalah ke arah yang agak negatif lah kepada mereka yang kahwin lambat. Betul tak? Betul. Dan benda ni kita kena tengok daripada sudut tu, dua sudut tu lah. Sama ada daripada sudut yang positif pada sudut negatif, tapi kebanyakannya adalah lebih kepada negatif. Persepsinya lebih kepada negatif. Ya, betul tu. Sebenarnya kan, nak tanya jugalah, apa puncanya yang menjadikan orang-orang luar ni bila tengok kepada orang yang kahwin lambat ataupun kahwin awal, jadinya negatif? Kenapa mereka ni tak cenderung kepada berfikiran positif? Ini kita kena faham yang orang kita ni suka membanding-bandingkan. Selalu tengok orang, anak dia dah kahwin, kenapa kau tak kahwin lagi? Betul? Kenapa masih lagi membujang dan sebagainya. Ini kadang-kadang berdasarkan pada pengalaman seseorang. Pengalaman itulah yang telah membawa kepada sifat-sifat sosial yang agak negatif. Yang keduanya Mr. selalu tengok adalah perasaan insecurity. Kita rasa rendah diri kan. Sebab tu keluarlah persepsi-persepsi yang negatif. Kenapalah tak kahwin lagi, kenapalah masih membujang sampai ke tua, tak malu ke, macam-macam lah persoalan-soalan yang orang selalu tanya. Itu kita melihat daripada sudut insecurity dan juga pengalaman pada orang tu sendirilah. Orang berbeza lah. Betul tu. Jadi sebenarnya kadang-kadang ni makcik-makcik ni tak faham kan. Mungkin sekarang ni saya nak tanya untuk Mr. Al faham kan dekat mereka semua, kenapa seseorang ni tak nak ambil inisiatif untuk berkahwin awal. Bukannya tak nak, tapi mungkin apakah punca-puncanya? Okey. Sebenarnya kenapa orang berkahwin awal ataupun kenapa mereka, satu of course lah orang dah ada pasangan. Betul. Kalau kita tak ada pasangan, nak kahwin macam mana pula? Betul tak Mira? Betul. Kalau kita dah ada pasangan, kita kahwin lah. Yang kedua, diorang nak kahwin sebab diorang dah dapat restu keluarga. Kita kena faham, Ash dan juga Mira, pengalaman ataupun latar belakang keluarga tak sama. Betul. Ada ibu bapa yang sokong, yang bagi support, ada ibu bapa yang sangat negatif kepada anak mereka. Itu biasa. Dan juga sama juga untuk orang yang kahwin lambat, yang mereka tu terlalu memilih. Dikatakan terlalu memilih, lepas tu mereka ni terlalu kuat bekerja kan. Betul-betul. Lepas tu workaholic lah orang kata. Itu sebab-sebab yang diorang tak kahwin lagi lah. Tempoh kematangan sosial, Mira, Ash, kita kena faham yang dibuat kajian untuk perempuan berkahwin adalah pada usia 23 tahun. Untuk lelaki adalah umur 25 tahun. So tak ada masalah pun. Cuma kalau kita kata macam kahwin awal tadi, maknanya sebelum usia itulah belasan tahun, betul tak? Ataupun yang kahwin lambat sehingga umur 40
45 baru nak kahwin dan sebagainya. So kalau kita faham yang tempoh kematangan sosial tu macam tu, kita taklah teruk sangat kok kalau baru umur 30 tak kahwin lagi. Biasa-biasalah. Biasa-biasa. Kan? Masih lagi kita boleh, kita masih dalam proses mencari, kita kata. Betul. Jadi bila seseorang yang dia lambat berkahwin tu, mungkin dia memang ada tanggungjawab yang lain. Betul. Contohnya nak menjaga ibu dia ke, ibu bapa dia ke, kewangan yang belum cukup, Mira, kadang-kadang itu kita kena lihat sebab dia terlalu banyak. Betul. Jadi kita kena tengoklah. Kadang-kadang sebab-sebab ni kita tak boleh tengok daripada luar. Betul, kan? Kita bukannya setuju. family. Jadi mungkin Mr. A boleh ceritakanlah antara contoh-contoh persepsi yang selalu orang lontarkan kepada orang-orang yang kahwin awal. Untuk orang yang kahwin awal tu, kita selalunya kebanyakannya lebih, Mira, kepada orang yang kahwin lewat. Orang kahwin awal tak ada masalah. Orang kahwin awal tak ada masalah. Tambah-tambah waktu sekarang ni adalah trend yang ramai orang kahwin awal. Dan kadang-kadang kita tak boleh, macam Mr. Asri kahwin usia 23. Jadi tak ada masalah. Jadi kita selalu berfikirkan mungkin dah sampai jodoh. Kan, kita pun umur macam ni sekarang ni, anak pun dah final year. Anak dah besar macam ni kan. Maknanya kita tahulah, adalah juga kebaikan, adalah hikmah dia kan. Jadi persepsi tu kita lebih kepada yang kahwin lambat. Yang maknanya persepsi biasanya orang akan kata ini anak dara tua, anak dara yang selalu memilih. Lepas tu macam-macam lah persepsi-persepsi yang negatif lah. Tapi ada juga yang kata daripada kajian, Mr. pernah baca di UTM Skudai, Johor. Mereka membuat satu kajian bersama dengan 46 orang mahasiswa tahun akhir tentang kahwin waktu belajar. Kan ada kan? Ada kan orang-orang yang kahwin waktu study lagi duk kahwin dah kan. Mereka daripada kajian yang diorang dapati itu, sebenarnya ramai juga yang kahwin dan mereka berjaya dan mereka berkahwin dan tidak ada masalah. Dia bergantung pada orang tu. Dan mereka boleh melaksanakan tanggungjawab. Tapi ada juga yang mengatakan yang berkahwin semata-mata untuk tak nak pertukaran kerja di negeri lain. Jadi diorang, ini satu yang penting, Mira, niat. Betul-betul. Betulkan niat lah kan. Kita kena betulkan niat. Jadi niat tu tak betul. Kita kata kita nak kahwin muda ni sebab kita tak nak nanti kena tukar. Kita boleh duduk sama dan sebagainya. Kita kahwin tu untuk kita dapat rahmat daripada Tuhan, rezeki, keredaan daripada Tuhan. Kita nak hidup sama-sama dan sebagainya. Kalau kita betulkan niat kita tu, saya rasa banyak benda-benda yang baik akan berlaku selepas tu. Dia more macam mindset lah kan. Betul, mindset kita, betul. Kahwin sebab tak nak pindah. Bukannya kahwin sebab nak rezeki ke. Betul. Mr. Al ada satu kawan yang dulu dia kahwin, tapi malangnya dah bercerai lah. Sebab masa tu kita orang terkejut waktu hari perkahwinan tu, dia kata alah, nak kahwin ni nak dapat zuriat saja. Kita jangan cakap macam tu. Sebab kita tak tahu zuriat tu adalah ketentuan daripada Allah dan Allah yang bagi, betul. Jadi ramai di kalangan kawan pada waktu kenduri tu terkejut dia cakap macam tu. Itu pula jadi topik kita orang bersembang pada waktu tu. Janganlah cakap macam tu kan. Tapi memang dia tak dapat pun zuriat dan lepas 3 tahun dia pun bercerai. Tapi kita tak naklah pun tak mengatakan itu asbab atau sebab. Dia cakap macam tu, tapi keadaan tu hati-hati bila kita mempunyai persepsi-persepsi yang negatif. Jadi itulah dia. Jadi banyak lagi kita nak tanya dengan Mr. Al kejap lagi, sebab kita punya persepsi ni lebih kepada, sekarang orang Melayu lebih kepada perempuan, betul tak? Betul. Kenapa bukan wanita? Jadi kita akan tanya sebentar lagi, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini. Kita naik pagi, tak pernah kaki. Ye. Apa dia apa? Apa mana? Apa mana? Cuy. Jangan lupa untuk saksikan Dura Kimchi Hanya di Suka TV dan IG.
sama-sama dua kembar ini. Yes, dia dekat dalam tengah-tengah Twin Tower. Ya, yes. Rasa sama sedap lah. Sama sedap. Ciku orang lah. Apa tu? Siapa ni? Ni. Senang. Kenapa ada di belakang tu? Wow. Dia pusing sini, dia pusing sini, dia pusing sana. Saya campur air. So, kita pergi belakang kat laut tu kita ambil. Jangan. Mana boleh orang bawa air bagi air laut. Oh, ada minum. Kita gaulkan, kita blend. Saya tak nak cakap banyak. Kau orang semua kena try. Kita izin dulu, cuba. Boleh? Cuba. Sebenarnya dia ada masalah perut tadi. Sebenarnya dia yang tak sabar nak rasa. Ke you nak rasa? Kita nak kejar kejap ni anak customer. Tunggu sebentar. You don't run, you go eat with your mother. You go eat with your mother now. Kejarlah anak siapa tu? Di Maja dietnya. Sana. Apa dia nak? Hai semua, Assalamualaikum. Suka Pagi kini telah pun bertukar waktu siaran dari 11.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Betul tu Haili. Okey, kepada anda jangan lupa untuk meneruskan menonton saluran 116 My TV. Eksklusif di Suka TV, suka sangat. Shop.com secara online dan di MyTV saluran 116. Lebih 20,000 pilihan produk menanti anda. Juga banyak produk selebriti, penghantaran percuma dalam masa 1 hari. 10 juta ringgit voucher untuk ditebus menanti anda. Daftar di Suka Shop sekarang. Anda boleh memenangi handphone, motosikal, sebuah Ferrari atau 1 juta ringgit. Jom berbelanja di sukashop.com. Suka sangat. Tawarannya terhebat. Tawarannya terhebat. Pasti mahu. Tawarannya terhebat. Beli. Sukashop.com. Suka sangat. Kembali lagi dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita masih lagi dalam topik hangat, kahwin awal atau kahwin lambat. Ya, betul tu. Tadi kita ada gantung tadi soalan sebelum berehat tadi. Betul. Soalannya tentang kenapa persepsi kahwin lambat ni daripada kahwin muda lah kan. Kahwin lambat ni lebih kepada orang wanita dan ada titlenya, iaitu titlenya Andartu, maafkan saya, Andartu ataupun Andalusia tadi yang Mr. Alai sebut kan. Kenapa lebih kepada wanita bukan kepada lelaki? Sebenarnya Ash, kita kena faham kadang-kadang kita selalu fikir macam tu. Orang lelaki juga diserang dengan persoalan Orang lelaki juga ramai yang telah diserang kenapa tak kahwin sehingga membawa kepada kata-kata yang berbentuk menyakitkan hati. Adakah dia gay, adakah dia tak kahwin disebabkan dia lesbian dan sebagainya. Itu tak sepatutnya berlaku. Tapi memang misalnya setuju, dia lebih kepada wanita kan. Orang ni selalu dia ingat wanita ni terlalu ramai. Kalau kita tengok populasi wanita lebih ramai ni tak kahwin lagi, tak cari jodoh lagi, bila lagi nak kahwin. Sama juga dekat universiti. Dah tahun 4 dah. Kadang-kadang memberi tekanan dan juga stres kepada mereka. Itu biasa. Itulah. Misal selalu tengok yang apa Albert Ellis katalah. Albert Ellis adalah merupakan psikologis yang mengeluarkan teori rational emotive behavior terapi. Di mana dia kata memang manusia ni dia lebih kepada persepsi yang negatif. Dia manusia tak akan cakap benda yang positif banyak. Dia lebih peratusan dia kepada negatif. Sebab tu dia akan hentam saja. Pergi raya orang tanya bila nak kahwin, kenapa tak kahwin lagi. Kita kena faham yang manusia akan sentiasa kepo, orang panggil dia bertanya, lepas kahwin bila nak dapat anak pula. Soalan dia memang betul, soalan dia sentiasa habis. Lepas tu dah dapat anak, bila nak dapat anak yang kedua pula. Betul. Sampai bila kalau kita terus nak mengikut kata-kata orang saja kan, makcik-makcik bawang dan sebagainya. Betul tu. Kadang-kadang saya dengar ada seorang makcik ni cakap dekat seorang akak ni, apa ni yang nama anak dia tu Tasha. Tasha tu dah nak adik tu. Bila pula dia cakap kan? Betul. Padahal Tasha tu tak cakap pun. Tak cakap pun. Baru mustahil. Betul. Tapi bila ada adik pun ada masalah juga. Masalahnya, cepat benar dapat adik. Dah satu hal. Cepat benar dapat adik pula. Betul. Kita tak dapat.
Sebenarnya kita tak sedar persepsi buruk masyarakat ni terhadap orang-orang yang kahwin awal atau kahwin lambat mungkin memberi depresi dan memberi tekanan kepada orang-orang itu. Jadi mungkin Mr. Al boleh jelaskanlah mengenai persepsi-persepsi ni, macam mana kita nak tukar kita punya cara berfikir. Mr. setuju yang mana Mr. pun pernah ada klien yang kes macam ni sehingga dia desperate sangat untuk kahwin dan dia berkahwin saja dengan siapa yang dia kahwin dan akhirnya memberi masalah pada diri dia sebab dia berkahwin dengan biawak hidup. Allahuakbar. Di mana dia terpaksalah menaja, dia lah terpaksa bekerja sedangkan suami dia tak buat apa-apa pun. Akhirnya bercerai juga. Itu kita kena faham. Tapi kita ingat yang bila kita selalu bercakap kepada orang, tak semua orang sama. Betul. Ada orang dia kuat, emosi dia boleh kawal. Ada orang dia tak kuat. Bila dia tak kuat, dia pendam dan sebagainya. Sebab itulah yang tadi berlaku stres hinggalah berlaku kepada depresi. Cara untuk kita tangani pada Mr. Al senanglah. Satu, kita guna restructuring teknik. Restructuring teknik itu kalau orang cakap, kita akan struktur semula kepada positif. Contoh dia mulakan tak kahwin lah, bila nak kahwin ni? Dia tanya kita. Jadi kita akan restructure pemikiran. Itu adalah cara dia memulakan perbualan. Mungkin makcik di kawasan. Jadi itu dapat menenangkan kita sedikit dengan cara kita berfikir macam tu. Dan kita setkan satu goal. Contohnya kita memang nak kahwin usia 35. Jadi kita bagi tahu dia lah, kita nak kahwin, kita nak kerja dulu makcik. Ni 35 memang saya nak kahwin. Ada dah jodoh. Jadi itu cara tu dapat senyapkan dia lah. Yang ketiga, misal suka untuk bagi cadangan, gunakan kaedah humor bila kita bersama-sama keluarga. Jangan terlalu stres, jangan terlalu strict. Contoh, cuba bagi maknanya kalau orang tu cakap kata nak kita memang nak kahwin tapi bulan 12 tahun berapa tak tahulah. Betul. Bulan 12 tahun berapa tak tahu lagi kan. Tapi bulan 12 ni insya-Allah, malah waktu tu bulan 5 kan, bolehlah cakap bulan 12 kan. Dan juga mungkin bila dia tanya bila nak kahwin, tunggu makcik lah, carikan untuk saya insya-Allah. Kita boleh sebab semuanya bergantung pada kita. Bagaimana cara kita mengubah kognitif pemikiran kita yang negatif kepada positif. Kalau kita terlalu serius dan strict sangat, kesan dia kepada kita sendiri. Kita yang depressed, berkurung di dalam bilik dan sebagainya. Betul lah tu. Tapi itu orang yang boleh menerima, menepis. Ada setengah orang yang dia macam terlalu ambil serius dengan semua benda. Jadi untuk orang yang macam tu, Mr. Al rasa perlu cakap apa dekat dia? Perlu bagi nasihat apa dekat dia untuk jangan ambil serius? Betul. Maknanya kita kena berada dengan orang yang paling dekat dengan kita, Ash. Kalau kita rasa sahabatlah yang paling dekat, kawan kita lah kita luahkan. Dengan meluahkan tu dapatlah meredakan sebab kita seorang yang terlalu ambil serius. Bila kita rapat dengan ahli keluarga, kita luahkan kepada adik kita, abang kita, ibu kita dan sebagainya. Benda tu dapat meredakan sedikitlah kegusaran, kegelisahan, kita panggil anxiety kan. Jadi benda-benda macam tu penting lah. Ramai Mr. setuju yang ada juga yang memang dia tak pandai. Jadi semua benda dia take serious, tapi dia kena ingat kita nak bagi tahu apa-apa pun akan kembali kepada diri dia sendiri. Mental health sangat penting dalam kehidupan. Betul. Memang sebenarnya memberi tekanan bila orang tanya kita soalan tu banyak kali. Bila kita jumpa orang macam tak ada soalan lain. Tapi sebenarnya saya suka ada satu nasihat yang pernah orang bagi. Dia kata kalau orang tanya kita soalan, walaupun kita rasa macam kenapa dia tanya macam ni, kita jawab macam kita cakap kat dia, makcik doakanlah saya. Dalam banyak-banyak orang tu kita tak tahu mana satu doa yang dia angkat. Betul. Mr. setuju macam tadi Mr. kata, restructuring teknik tu teknik penstrukturan kita daripada negatif yang kita fikir pasal dia kepada positif. Mungkin dia memang perangai dia macam tu, cara dia tanya macam tu, mungkin kita tak sama kawasan bandar, cara bertanya soalan dengan kawasan kampung. Jadi kita ubah pemikiran kita, keadaan tu akan menenangkan jiwa kita yang sedang bergelora itu. Dalam hati dah tsunami dah ni kan. Dalam hati dah tsunami dah, tapi akhirnya kita akan rasa tenang, insya-Allah. Betul. Seperti lagu tenang, ribut jiwa. Jangan ribut jiwa. Okey, jadi kita nak tanya juga untuk mungkin kadang-kadang bila orang cakap dengan kita terasa apa semua kan. Kita pun kadang-kadang bercakap dengan orang pun satu benda yang tak patut orang tu terima, betul tak? Jadi kita ni lah nak memberikan satu kata-kata yang tidak membuat orang terasa tu bagaimana. Contohnya macam, kau ni janganlah kahwin lambat, nanti tak laku apa semua kan. Tapi bagaimana kita nak membuat ayat tu lebih positif supaya orang tu pun berfikir positif?
kita kena surround ourselves with the positive people. Kajian mengatakan orang yang negatif, dia memang surround dengan negatif. Sebab tu kita jumpa ramai orang negatif tu, kita tak suka dia. Pernah jumpa tak macam tu kadang-kadang, Mira? Lepas tu orang lain pun rupanya tak suka dia juga. Tapi orang lain tak suka tu, itulah kawan baik dia. Dia kumpulan-kumpulan negatif. Yang kumpulan positif pula duduk di dalam kumpulan positif. Itu kajian memang ada buat. Jadi bila kita cuba untuk berada dalam sekeliling orang yang positif, insya-Allah benda ni tak akan berlaku lah. Kalau kita dengar orang tu dah negatif, kita tak payahlah lagi lah minta nasihat daripada orang tu. Betul. Banyak lagi orang lain yang akan menghargai kita, yang support kita, ibu bapa dan sebagainya, insya-Allah. Betul. Tapi sebenarnya ada juga orang kat luar sana yang sampai sekarang tak percaya pada perkahwinan. Mungkin tunggu terlalu lama ataupun tengok ibu bapa sendiri ataupun orang di sekeliling yang bila kahwin bercerai. Tapi kita tak nak Mr. A jawab sekarang. Kita nak rehat dulu. Kalau jawab kita dah melek-lelek tak habis-habis, kita tak boleh rehat. Jadi kita akan berehat sebentar. Teruskan setia bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Hai, saya Ida Moing. Dan saya PS Mansur. Jom hilangkan stres anda bersama kami dalam Berita Latar Di MyTV saluran 116 dan iQIYI. Yang kurang pasti, pastinya dari kami eksklusif di Suka TV, Suka Sangat. Rasa sama sedap lah. Sama sedap. Cigu orang lah. Siapa tu? Siapa ni? Ni. Kenapa ada di belakang tu? Kita gaulkan, kita blend. Saya tak nak cakap banyak. Kau orang semua kena try. Kita nak kejar kejap ni anak ketemu. Tunggu sebentar. You don't run, you go eat with your mother. Di Maja dietnya. Sana. Apa dia cakap? Kalau rasa sedap tepuk tangan. Apa dia nak apa? Apa mana? Sana. Tul. Jangan lupa untuk saksikan Durian Kimchi Hanya di Suka TV dan iQIYI. Saya Haris Azman Dan saya Lee di Suka TV, Suka Sangat. Di Suka TV. Suka Sangat. Tak apa, kita pulang balik lah. Suka TV. Suka Sangat. Kuat saya itu makan. Di Suka TV. Oh, mereka pun yang sama. Kembali lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa dan masih lagi bersama kami di studio pada hari ini iaitu Mr. A. Yes. Okey, jadi tadi kita bercakap pasal orang yang kahwin lewat ni. Kalau kahwin awal tu dah selamatlah kahwin. Tapi kalau yang kahwin lewat ni ada yang ada persepsi yang mungkin diorang fikir perkahwinan ni tak terjamin. Ada orang yang keliling diorang mungkin bercerai ataupun bila kahwin lagi banyak masalah. Betul. Jadi macam mana nak menukar persepsi ini kepada orang-orang yang masih berfikir sama ada mereka mahu kahwin ataupun tidak? Yep. Okey, maksud Mira di sini ni pada kumpulan-kumpulan yang kahwin lambat atau Yang kahwin lewat ni. Yang kahwin lewat.
kita kena faham dalam konteks berkahwin ni, satu yang besar sekali adalah jodoh. Okey. Jodoh itu adalah ditentukan oleh Tuhan, betul. Tapi ramai juga orang yang selalu ingat dia ada persepsi macam tu dan sebagainya, tapi dah dia pun tak keluar untuk berusaha, Mira, macam mana dia nak dapat pasangan. Betul. Sama juga macam kita kat universiti, selalu Mr. Az cakap pada yang pelajar-pelajar perempuan dah tahun akhir ni, pergi join program-program aktiviti. Kita boleh jumpa dengan orang, pergi buat program makan-makan, pergi buat handle community service, program kemasyarakatan sebagainya, untuk kita berjumpa dengan orang. Betul. Kalau kita hanya bergantung saja pada jodoh, kadang-kadang jodoh tak sampai-sampai lagi, betul tak? Jadi benda-benda macam tu kita kena ambil perhatian lah dalam perkahwinan tu. Betul. Mungkin jodoh kat fakulti lain. Sebab itulah mak-mak kadang suruh kata, pergilah cari. Betul. Kadang-kadang bila kita dah doa ke apa ke, bila tak mencari pun tak jadi juga. Betul. Jadi kenalah mencari. Ya, jadi tadi kita nak usik baliklah pasal Mr. Al ada cakap pasal mental health kita perlu dijaga, betul tak? Kita nak tanya pada Mr. Al, sebenarnya emosi seseorang ni ada berapa peringkat? Sebab kadang-kadang orang tak boleh terima tekanan. Jadi emosi dia kadang-kadang dah meluap sampai ke paling tinggilah. Ekstrim. Jadi bagaimana tu? Tanya soalan senang kan? Senang, tapi kita nak elaborate panjang-panjang. Okey, kita tak boleh kata emosi tu ada tingkat-tingkat sebab dia bergantung kepada diri individu tu sendiri. Mungkin Mira datang daripada pengalaman keluarga yang berbeza. Mungkin lebih kuat anak sulung, boleh bawa lori, boleh bawa kereta, boleh bawa macam-macam. Mungkin tabah, kental, resilient. Tapi ada juga yang mungkin anak nombor 3, 4 selalu rasa tertekan, selalu dibanding-bandingkan. Jadi kehidupan dia agak rapuh, fragile dan sebagainya. Jadi emosi dia lebih cepat terasa. Emosi dia akan lebih sedih, murung dan sebagainya. Itu kita kena lihat kepada individu. Jadi kalau individu itu sendiri dia mempunyai kekuatan, daya kekuatan yang kuat, dia boleh menghadapilah. Dia akan tabah. Mungkin dia ada konsep ketuhanan dan sebagainya. Dia ingat bahawa kehidupan ni tak lama, yang dia percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bagi keredaan pada diri dia, insya-Allah lah. Dia tak ada masalah. InsyaAllah. Kan? Okey, jadi mungkin Mr. A boleh kupaskan, kita nak bagi satu senario lah. Mungkin ada satu orang anak yang disuruh ataupun dipaksa kahwin. Betul. Tapi yang pasangan tu dia mungkin tak suka. Nak kahwin dengan orang lain, kena kahwin dengan orang lain. Dan anaknya lari dari rumah sebab tekanan. Jadi mungkin Mr. A boleh kupaskan sedikit lah. Kita pernah ada kes macam ni sebab selalunya kita tengok dalam cerita Hindi, Tamil dijodohkan dengan orang lain dan walaupun dekat-dekat nak kahwin pun kena kahwin dengan orang lain dan sebagainya. Kita kena faham yang tak semua orang macam Mr. Al kata tadi dia boleh menerima tekanan. Okay? Jadi bila keadaan ni jadi semakin meruncing ataupun lebih teruk, itulah yang menyebabkan dia dah tak nak fikir apa sehingga boleh bawa kepada keadaan melarikan diri pada rumah, lepas itu tidur dengan orang lain, terlalu desperate dan sebagainya. Sebab dia cuba untuk merosakkan diri dia sendiri sebab dia rasa bahawa orang tidak memahami diri dia. Jadi kita kena faham yang anak-anak tak sama sebab latar belakang keluarga adalah berbeza. Kita panggil pengalaman sosial. Pengalaman sosial orang ada yang negatif, pengalaman sosial orang ada yang positif. Jadi jangan pukul harung semua orang sama. Jadi kalau dia larikan diri dan dia terjun bangunan dan sebagainya, siapa pula yang akan merana lepas tu. Kadang-kadang kita tak boleh nak samakan kita punya situasi dengan orang tu juga kan. Betul. That's why lah kita asyik-asyik nak cakap, alah yang tu boleh, kenapa kau tak boleh? Ayat tu paling sensitif. Okey, Ash, bila Ash cakap tu, sebenarnya saya teringat satu kisah ni. Kisah cerita apa? kejap Okey, boleh. Kita cerita kejap. Boleh. Satu kisah ni, dia nak kahwin dengan boyfriend dia. Tapi mak ayahnya tak bagi sebabnya anaknya doktor. Tapi yang pasangannya tu tak sekufu. Jadi kalau macam tu kan kita susah juga kan? Betul. Soalan tu. Daripada cerita tiba-tiba tanya soalan. Kalau macam tu bisa rasa macam mana tu? Patut diteruskan ke? Sebenarnya macam ni, kalau kita dah jodoh, okey, ada je orang yang bahagia, Mira, dia kahwin dengan sawah je, bekerja di sawah padi je kan. Tapi bahagia, ada dia tu kerja besar, Putrajaya, tapi bila tanya suami dia polis biasa je, kerja Pak Gad saja. Tapi benda ni kita tak tahu, kita panggil sebagai mawadah. Mawadah tu Tuhan bagi kepada kita lepas kita kahwin. Kita doa yang baik-baik kan. Kadang-kadang
tu boleh. Tapi mak bapak tak seharusnya macam tu lah kan. Cuba nak menjodohkan yang sekufu saja dan sebagainya. Kadang memberi tekanan sebab mungkin dia boleh berkahwin tapi sebenarnya cinta dia tidak ada pada suami dia. Itu yang bahaya. Jadi sebagai peranan ibu bapa ni kenalah menyokong anak tu. Betul tak? Betul. Anak yang nak kahwin bukan ibu bapa, betul tak? Okey, tadi ada dekat kita punya Kaca TV sekarang ni adalah trend kahwin lewat. Lewat terutamanya di bandar-bandar besar Malaysia semakin meruncing. Lebih 1 juta wanita Selangor katanya. Banyak tu. Banyak betul yang nak kahwin lambat kan. Jadi untuk isu ni lah, pada pendapat Mr. Al bagaimana? Trend kahwin lambat ni. Sebenarnya tak ada masalah sekarang ni. Okay? Ada orang macam Mr. Al kata tadi, dia lebih menumpukan kepada kerjaya. Mungkin masalah kewangan dia tidak masih lagi kurang stabil. Jadi dia bagi masa lah pada dia untuk kahwin lambat kan. Ada setengah bangsa pun memang dia kahwin lambat. Okay? Jadi kita tak boleh samakan bangsa kita dengan bangsa orang lain dan sebagainya. Ada setengah bangsa kahwin awal. Ia bergantung kepada kita lah. Sebab kadang-kadang tak semestinya kahwin usia muda pun bahagia. Kadang-kadang berlaku juga penceraian di usia muda, masjid yang dibina runtuh di tengah jalan orang kata. Kenapa bina masjid tengah jalan? Lain pula. Betul. Maknanya masjid yang dibina tu runtuh tiba-tiba di pertengahan kan. Kita ingat benda tu baik, tapi rupanya kita kurang ilmu rumah tangga kan. Mira, kadang-kadang kita tak cukup bagi keuangan tapi kita nak kahwin dengan tergesa-gesa. Mak kita pun tak bagi kita kahwin, bapak kita pun tak setuju lagi dan akhirnya memberi masalah pada kita. Terutamanya Mr. tengok pada trend sekarang juga ramai yang dah kahwin muda masih lagi tinggal anak mereka kepada mak bapak dia orang dan dia orang keluar lagi berfoya-foya sehingga tengah malam. Ini tak sepatutnya berlaku sebab kita mesti ada tanggungjawab. Lupakan kurangkan dah untuk lepak-lepak macam dulu-dulu waktu kita tak kahwin lagi sebab kita dah ada tanggungjawab. Itu penting, komitmen. Mungkin itu adalah salah satu sebab lah kot punca perceraian kan, bila orang kahwin terlalu awal. Mereka terlalu muda, mungkin mereka tak faham. Betul, Misalnya setuju Mira sebab 41% kajian di United States of America, dia kata orang yang berkahwin awal mudah untuk mendapat masalah psikiatris. Masalah mental health. Mungkin sebab mereka belum lagi usia untuk menerima tekanan, beban. Mereka belum lagi mencapai level tanggungjawab tu. Kahwin umur 17, 16 dan sebagainya memberi kesan kepada mereka. Betul. Ya, betul tu. Jadi kita kena bersedia lah kan. Apa-apa pun kita nak jalani sesuatu tu kena bersedia. Betul, kita kena bersedia. Jadi kita sebelum kita nak habiskan segmen bersama dengan Mr. Al ni, kita nak Mr. Al memberikan pesanan kepada penonton dekat luar sana yang sedang melalui fasa kahwin lewat ataupun kahwin muda ni. Betul. Baik, Mr. R suka untuk memberitahu seperti cadangan-cadangan yang Mr. R bagi tadi, teknik-teknik yang kita patut gunakan untuk mereka yang kahwin yang disapa oleh makcik-makcik di kampung disebabkan oleh kahwin lewat. Kita kena persiapkan diri kita untuk bersedia untuk menjawab. Kita kena set pemikiran kita supaya bila ditanya kita ada jawapan. Jadi kita tidak kecewa. Okay? Itu penting. Untuk yang kahwin muda, persiapkan diri dengan ilmu rumah tangga. Okay? Dan juga kita mestilah kukuhkan dan stabilkan ekonomi kita. Kalau kita tak ada duit susah sebab sekarang ni kan zaman duit dan sebagainya. Dan kurangkan rasa enjoy bila dah berumah tangga dan sebagainya. InsyaAllah kalau sama-sama berdoa, Mr. Al rasa perkahwinan itu akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, betul tu. Kalau nak enjoy bersama dengan pasangan. Okey. Betul. Jadi baiklah kita ucapkan terima kasih kepada Mr. Al dengan topik yang sangat hangat pada hari ini. Betul. Jadi baiklah kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini.